Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera. Oke, kepada semua. Oke, semua kelas 4 STEM setakat ni kita ada 14 orang yang masuk. Okey, hari ini kita akan masuk topik 2.2. Okey, 2.2. Okey, boleh rujuk buku teks. Okey, muka surat 37. Okey, muka surat 37. Okey, sambungan kepada topik semalam. Okey, sambungan kepada topik semalam. Okey, semalam kita pergi kepada gerakan linear. Okey, jadi hari ini kita akan sambung kepada graf. Daripada pergerakan tu kita buat analisis secara graf, lukis graf. Okey, dan daripada graf, okey, kita buat kita boleh mencari beberapa kuantiti fizik yang lain. Okey. Daripada graf kita boleh mencari kuantiti fizik yang lain. Muka surat 37, buku teks muka surat 37. Muka surat 37. Okey, muka surat 37. Setakat ni berapa orang masuk? Dah 19. Okey, sementara tu yang lain boleh tengok dulu. Okey, boleh tengok dulu muka surat 37. Kita ada 3 jenis graf. Okey, 3 jenis graf. Graf sesaran lawan masa, graf halaju lawan masa, graf pecutan lawan masa. Okay, untuk topik ini menggabungkan pengetahuan matematik. Okay, pengetahuan matematik iaitu secara graf. Okay, graf garis lurus, graf condong, yang mana graf yang mempunyai dua paksi. Okay, graf yang mempunyai dua paksi iaitu paksi X dan paksi Y. Paksi X dan paksi Y itu kita klasifikasikan dia sebagai 2D. Okay, lukisan dia ada 2D dan 3D. Okay, jadi 2D ni graf Y lawan X. Okay. Okay, graf dia ada dua paksi. Okay, graf ada dua paksi. Okay, dalam matematik kita belajar ada dua paksi. Okay, yang mana paksi dia adalah ini adalah paksi Y dan ini adalah paksi X. Okay, ini adalah paksi Y yang tegak. Okay, secara menegak ni adalah paksi Y, yang secara memufuk adalah paksi X. Memufuk mendatar. Okay, adalah paksi X dalam matematik. Okay, kalau graf macam ni, graf ni dia ada nama. Okay, graf ni dia ada nama. Dalam peperiksaan, okay, bila soalan dia suruh lukis graf, salah satu permakahan ataupun checklist permakahan, graf mesti ada nama. Okey, kalau graf ni label dia Y lawan X, nama dia adalah graf Y melawan X.
Okey, ini adalah nama graf. Okey, tajuk kepada graf ni. Kita tengok okey, untuk depan ni, yang atas ni pada paksi Y, dan yang satu lagi adalah paksi X. Jadi kita kena tengok pada paksi X dan paksi Y. Okey, paksi X dan paksi Y, apakah dia punya kuantiti yang digunakan. Okey, contoh yang kita nak belajar ni, contohnya sini dia letak paksi Y, dia letak H laju. Lepas tu melawan masa. Jadi graf ni tajuk dia adalah graf H laju. H laju ataupun H laju tolak masa boleh. Itu graf H laju masa boleh diterima. Ataupun secara penuh ejaan dia graf H laju melawan masa. Okey, graf H laju melawan masa. Okey, jadi dalam matematik yang kita belajar sebelum ni, kita ada dua paksi, yang mana paksi X dan paksi Y. Okey, dan kita biasa kita itu daripada ni ada titik asalan yang dekat tengah-tengah ni adalah asalan. Okey, yang sini ni, okey, yang mana mula dengan kosong. Okey, asalan ni mula dengan kosong. Okey. Sekarang 24 orang masuk. Okey, ramai lagi yang tak masuk ni. Lebih 10, 11, 12 orang lagi tak masuk ni. Okey. Cikgu rasa kita mulakan dulu. Okey, kita mulakan dulu. Nisha rekod ke Nisha? Okey, untuk recording cikgu rekod juga. Okey, sesi PDPR ni, dan cikgu akan masukkan macam biasa. Tak apa Nisha. Apa tu, macam biasa cikgu rekod, lepas tu cikgu akan upload dekat YouTube dan cikgu akan share link. Nanti bila banyak video nanti cikgu akan buat list lah. Okey, daripada tajuk 1.1 sehingga yang kita belajar satu persatu. Maksudnya selama tempoh PDPR ni, setiap pengajaran, okey, cikgu akan rekod dan cikgu masukkan dalam YouTube. Pada masa sama cikgu akan share juga dalam Google Classroom. Jadi bila nak ulang kaji balik, boleh tengok balik. Okey. Jadi kita mula. Okey, kita mula tadi cikgu terangkan berkenaan basic berkenaan dengan graf. Okey, sekarang kita boleh mula berkenaan dengan graf gerakan linear. Okey, buku teks muka surat 37. Muka surat 37. Okey, kita pergi graf yang pertama. Graf yang pertama iaitu adalah graf sesaran lawan masa. Okey. Graf sesaran lawan masa. Kalau tajuk graf dia graf sesaran lawan masa. Okey, sesaran ni adalah pada paksi Y dan masa adalah di paksi X. Okey. Dan bila melibatkan graf ni, graf tu dia tak perfect. Okey, kalau dia tak ada skala, dia kalau tak ada unit. Okey, contoh ni sesaran lawan masa. Sesaran ni sebenarnya adalah di paksi Y, masa ni adalah di paksi X. Okey, bila dia letak sesaran, kuantiti fizik, pada masa sama kita mesti wajib meletakkan unit. Okey, unit. Okey, jadi unit dia adalah M. Masa, unit dia M. Okey, cara yang kita nak letak adalah sama ada kita nak, okey, sama ada kalau dalam buku tu dia buat slash M. Okey, boleh juga ataupun dalam bracket. Okey, dalam bracket unit. Contoh yang cikgu nak tulis ni. Okey, contoh yang cikgu nak tulis ni, cikgu nak adjust kamera sat. Laju dalam bracket kita letak meter per saat. Okey, meter per saat. Okey, meter per saat. Fokus. Okey. Contoh sini meter per saat, sempit sikit. Okey. Sini saat. Dalam bracket boleh. Okey. Ataupun dalam buku dia letak slash. S tu, okey, graf sesaran masa. S ni adalah simbol bagi sesaran. S. Macam H laju ni V, simbol. Okey, unit dia letak slash M.
slash meter per saat, ataupun kita letak bracket. Okey, kita letak bracket dan kita letak unit. Jadi kalau dalam peperiksaan, okey, kita tak letak unit, cikgu akan tolak 1 point. Okey, biasanya graf kalau ikut skema yang lama, graf lukis yang betul, bukan lakar. Ini cikgu lakar. Lukis ni kita lukis dalam kertas graf dan kita lukis mengikut skala yang betul. Markah penuh dia biasanya 5 markah. Okey, 5 markah. Dan untuk penyemakan cikgu, sebenarnya dia ada 8 point, 8 ataupun 7 point. Okey, dan salah satu unit ni 1 point. Tajuk 1 point. Okey, lepas tu yang lain tu skala, lukisan, plot apa semua, itulah point yang seterusnya. Dan markah penuh dia adalah 5 untuk graf yang betul, lukisan. Yang kita nak belajar hari ni 2.2 ni bukan lukisan graf, tapi kita lebih kepada bacaan pada graf gerakan linear. Okey. Jadi kita sambung. Okey, graf sesaran masa. Okey, graf yang pertama ni, okey, kita tengok sesaran lawan masa satu garis lurus mendata. Mendata saja. Okey. Kita cuba tengok. Okey. Ni perkadaran dia dengan masa, lawan masa. Sesaran. Dia tak letak unit dekat sini. Contoh sini 0, sini 40 contohnya. 40 M ni meter, 40 meter. Jadi masa bergerak, masa contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saat. Okey. Jadi sini daripada 40, masa berjalan 40 je. Maksudnya adalah objek tu dia pegun, tak bergerak. Kalau kereta, dia duduk situ je, tak bergerak. Sebab apa? Pada jarak yang sama. Kenapa ada garis lurus? Sebab berkadar dengan masa. Masa berjalan jadi graf ni jadi lurus lah. Asalnya dia titik, satu titik. Bila masa berjalan saja dia menjadi garis lurus. Jadi tafsiran kalau jumpa graf macam ni, sesaran lawan masa, okey, kita tengok kalau graf garis lurus ni ialah objek pegun. Nanti yang lain kita tengok walaupun garis lurus tapi bacaan dia berbeza. Kita tengok yang ni dulu. Kemudian yang kedua. Okey. Dia bermula daripada sini 0. Dia pun naik atas. Garis lurus. Okey, garis lurus. Kalau sini ada skala dia, kita mula daripada 0. Lepas tu contohnya 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okey. Maksudnya objek ni dia bergerak. Okey, objek ni dia bergerak dengan halaju seragam. Okey, halaju seragam. Kenapa seragam? Sebab ini adalah garisan lurus. Okey, garisan lurus. Kalau yang ini dia tak lurus, dia condong. Maksudnya dia halaju semakin bertambah. Kalau kita naik motor bermula daripada 0 ni, halaju motor kita ataupun kereta meter tu 50 km per jam. Tu je, meter tak bergerak. Itu kita panggil halaju seragam. Okey, tak bergerak pun meter. Okey, bukan tak bergerak, duduk pada 0, tapi dia ada nilai 20 ke, ataupun contoh kita ambil 50 je. Jadi itu contoh halaju seragam. Okey, itu graf yang kedua. Graf yang ketiga, objek bergerak dengan halaju yang bertambah. Graf dia bukan garis lurus, tetapi dia melengkung. Okey, halaju bertambah. Maksudnya meter kita tu daripada 40, daripada 50 dia jadi 60, 70, 80. Okey, itu dipanggil sebagai halaju bertambah. Okey. Okey, kita pergi kepada graf yang kedua. Okey, konsep untuk baca graf sebenarnya kita tengok pada paksi Y dulu. Paksi Y dulu. Okey, pada paksi Y dulu. Kemudian baru kita tengok pada masa. Okey, contoh halaju lawan masa. Halaju, kita kena faham konsep dia. Okey, konsep dia. Okey, konsep untuk graf halaju masa. Halaju ni, kalau kita naik motor, kereta, okey, kilometer per jam. Tapi dalam fizik, halaju ni kita meter per saat. Okey, meter per saat. Okey, kalau garis lurus ni, kalau yang tadi pegun. Kalau yang ini, objek ni dia bergerak dengan halaju seragam. Kenapa seragam? Contoh nilai dekat sini. Okey,
contoh nilai dekat sini adalah 50. Jadi dia 50 je. Maksudnya objek tu bergerak. Okey. Kalau yang dekat sini, kalau sini 50, 50 ni 50 apa? 50 meter. Maksudnya objek tu duduk pada jarak 50 meter tetapi dia tak bergerak pun. Duduk dekat situ saja. Jarak yang sama. Okey. Tapi kalau hal laju, kalau sini 50, okey, pada hal laju 50 tu lah. Dia tak bergerak. Bukan dia tak bergerak, dengan hal laju seragam. Okey. Macam mana kalau dia tak bergerak? Kalau garisan, okey, garisan pink ni duduk dekat kosong. Macam yang ni. Okey, yang macam yang ni, dia duduk dekat bawah ni. So kelajuan dia adalah kosong, hal laju kosong. Itu baru kita boleh kata objek tu pegun. Okey. Kita pergi kepada graf yang kedua, B. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, kita tengok pada graf. Kita tengok pada paksi Y dulu. Okey, bermula dengan 0 meter per saat. Lepas tu dia makin naik, makin naik, makin naik. Makin laju lah. Okey, senang cerita makin laju. Okey, 50, 60, 70, 80, 90, makin laju. Jadi bila makin laju, itu kita gelarkan sebagai pecutan. Okey, kenapa seragam? Sebab ini adalah garisan lurus. Okey, garisan lurus. Kenaikan dia adalah seragam. Okey, dalam masa 1 saat contohnya naik 10. Dari masa 1 saat seterusnya naik 10 lagi. Okey, seragam. Itu yang maksud seragam. Kenaikan yang konsisten. Okey, jadi ini adalah pecutan. Dia tak sama dengan sebelah dia. Sebelah ni adalah hal laju seragam. Sebab apa? Jarak makin bertambah daripada 0 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter. Okey, dia tak cerita pun dekat sini pecutan. Dia hanya cerita berkenaan dengan sesaran, dan daripada graf ini adalah graf sesaran lawan masa. Mute. Ya. Okey. Okey. Seterusnya graf C. Pelik sikit graf C ni, kecondongan dia dah berubah. Okey, dalam matematik kalau condong macam tu, okey, nilai dia adalah negatif. Okey, ingat, kalau condong dia tak sama dengan condong atasnya, ini kecondongan dia, kecerunan dia adalah positif. Ini adalah negatif. Kita tengok. Objek bergerak dengan hal laju berkurang. Contohnya dekat sini 100. Dia makin kurang. 100, 90, 80, 70, okey, makin berkurang. Jadi ini adalah hal laju berkurang secara seragam. Okey, seragam. Satu lagi, sebenarnya sini dia tak masukkan. Graf ini juga adalah, okey, kalau atas ni pecutan seragam, kalau ini adalah nyah pecutan. Dia tak cerita kat sini. Okey, nyah pecutan. Kenapa? Bila meter kereta kita, ya Fatin, dia kalau pecutan dia makin berkurang, hal laju, meter motor atau kereta kan, dia makin berkurang. Jadi graf dia macam ni. Dan penurunan dia adalah seragam sebab garis lurus. Kecuali kalau kita jumpa graf macam ni, turun macam ni. Itu berkurang, okey, dengan cepat. Okey, berkurang dengan cepat. Kalau ni seragam je. Kalau lurus ni dia seragam. Okey. Okey, boleh. Graf yang kedua, kita kena faham graf dulu. Kena faham macam mana nak baca graf. Sebenarnya yang pertama kita kena faham macam mana nak baca graf. Datang graf macam mana sekalipun, kita boleh faham, tak ada masalah. Dia bagi je tajuk graf apa sekalipun, kita boleh baca. Sebenarnya cikgu nak semua faham baca graf. Okey. Kemudian kita tengoklah jenis graf, bentuk graf. Okey. Jadi tak ada masalah datang graf macam mana sekalipun, kita boleh baca dan kita boleh buat pengiraan. Okey, seterusnya graf pecutan masa. Pecutan. Kena faham apa yang dimaksudkan dengan pecutan. Okey, semalam kita dah belajar berkenaan dengan pecutan. Pecutan ni, contoh kita naik motor daripada pegun, kita start enjin. Okey, lepas tu kita tekan minyak, motor bergerak. Daripada kosong, meter kita dia naik 10, 20, 30, 40, 50, 60. Itu dipanggil sebagai pecutan. Apa yang dimaksudkan dengan seragam? Kalau motor tu makin laju, okey, dalam masa 1 saat naik 10, masa 1 saat naik lagi 10. Itu
pecutan secara seragam. Okey. Okey. Untuk graf yang pertama, mana ni graf dia? Ni ada ni kat kosong ni. Kosong ni. Okey. Jadi dekat kosong tu, sebenarnya itu bermaksud objek bergerak dengan pecutan sifar. Pecutan nilai dia sifar. Tetapi objek sebenarnya bergerak. Okey, objek sebenarnya bergerak. Okey. Macam mana sebenarnya sifar tu? Okey. Formula gerakan linear semalam. A ni acceleration, pecutan. Sama dengan V halaju akhir tolak dengan halaju awal bahagi dengan masa. Kenapa kosong? Okey, kereta yang bergerak, contoh cikgu ambil 50 meter per saat halaju akhir dia. Halaju awal yang kita mula kira pun 50. Okey, bahagi dengan masa, contohnya 5 saat, dalam masa 5 saat. Okey, 50 tolak 5 kosong, bahagi dengan 5. Kosong, apa-apa kalau ada kosong dalam pembahagian, kita akan dapat jawapan dia kosong. Jadi acceleration dia ataupun pecutan dia adalah 0 meter per saat. Kita tengok nilai kosong. Tak bergerak ni. Tak. Okey. Kenderaan tu bergerak. Kenapa bergerak? Tengok dekat atas nilai ada 50. Okey, 50 meter per saat. Okey, jadi dekat sini walaupun nilai pecutan dia kosong, okey, objek tu sebenarnya bergerak. Okey, bergerak. Okey, bergerak tetapi halaju dia adalah seragam. Okey, halaju dia adalah seragam. Okey, dekat sini adalah pecutan sifar. Kita tengok, bila kita nak baca, kita tengok pada Pak CY dulu. Nilai pecutan adalah kosong. Sebab sini dulu, kat sini kan, kosong. Dia kenapa panjang? Sebab ini adalah perkadaran dengan masa. Sebab tu dia panjang 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat dan seterusnya. Okey, graf yang kedua iaitu pecutan. Okey, kita tengok nilai pecutan dia bukan kosong. Dia duduk dekat atas. Okey, objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, maksudnya pecutan ni nilai dia sama je. Nilai dia sama sahaja. Okey, nilai dia sama. Contoh kita ambil 50 meter per saat kuasa 2. Okey, unit dia tak sama. Ini saat kuasa 1, yang ni saat kuasa 2. Okey, cerita bab unit ni. Okey, cerita bab unit ni. Okey, kita tengok unit bagi pecutan. Unit pecutan adalah meter per saat kuasa 2. Unit bagi halaju adalah meter per saat. Ini adalah unit. Okey, ini adalah unit. Kita boleh tulis juga dalam matematik masa tingkatan 3 kita belajar bab indeks. Okey, kuasa 2 dekat bawah, S kuasa 2 dekat bawah kita boleh naik ke atas. Boleh naik. Kalau naik, dia akan menjadi MS negatif 2. Kuasa dia akan jadi negatif. Sama juga dengan unit halaju. Meter per saat. Jadi S ni kalau kita bawa naik atas, jadi S ni kuasa 1 duduk bawah. Jadi bila naik atas jadi MS kuasa negatif 1. Okay. Dalam fizik, okay, dia apply juga pengetahuan dalam matematik. Memang kegunaan matematik ni banyak dalam fizik. Tu cikgu tak cerita lagi macam mana dalam unit ni juga sebenarnya adalah formula bagi setiap kuantiti ni. Itu nanti kita sembang lain. Okey. Graf yang kedua, ini pecutan dia seragam. Graf yang ketiga. Graf yang ketiga adalah objek bergerak dengan pecutan bertambah. Kenapa bertambah? Tengok. Graf dia adalah condong daripada kosong dia jadi 10, 20, 30, 40, 50. Tapi ini adalah graf pecutan. Jadi pecutan dia bertambah. Maksud dia, maksud dia bila kita naik motor tu, naik motor ke naik kereta, dalam masa 1 saat kita pergi kepada 10 meter per saat. Dalam masa 1 saat sekali lagi kita pergi bukan semasa 10 meter. Mungkin dah jadi 30. Lepas tu jadi 60. Dalam masa 1 saat. Jadi peningkatan dia secara mendadak. Jadi itu adalah pecutan bertambah. Kalau pecutan seragam dalam masa 1 saat adalah 10.
20, 30, 40, 50, 60 meter per saat halaju. Itu seragam. Kalau tak seragam, daripada 0, 10, 30, 50, 80, 100. Itu tak seragam. Tetapi apa yang betul, pecutan dia adalah bertambah. Yang ni seragam. Okey, cikgu highlight. Ni seragam, yang ni pecutan bertambah. Okey. Boleh? Boleh. Minai tu sedapnya. Okey. Sekejap cikgu nak sambung. Okey. Bila kita belajar graf, okey, ini sebahagian kita nak baca graf kan. Okey, bagi graf sesaran lawan masa kecerunan. Okey, jumpa balik apa yang kita belajar dalam matematik kecerunan. Okey, kecerunan yang mana simbol dia adalah M. Okey, M. Yang mana formula dia Y bahagi X. Tinggi Y bahagi dengan panjang X. Ataupun okey, Y2 tolak Y1. X2 tolak X1 ini secara koordinat. Okey, atau ini secara segitiga kita cari panjang tinggi. Okey, tinggi okey bahagi dengan okey lebar. Okey, untuk cari kecerunan. Okey, kita jumpa balik. Jadi dekat sini buku teks, okey, dia bagi tahu kalau graf sesaran lawan masa ni, graf ni. Kalau kecerunan ni kita cari guna nilai ni, kita akan dapat halaju. Maksudnya daripada graf sesaran lawan masa kita boleh cari halaju. Macam mana cara dia? Iaitu kecerunan graf. Kecerunan graf. Okey. Bagi graf halaju lawan masa, kecerunan graf ni okey adalah pecutan. Kalau kita cari kecerunan ni, kita akan dapat pecutan. Graf halaju masa. Tapi pada graf tu sebenarnya kita boleh cari pecutan. Okey, sebab ni dia cerita pecutan seragam. Macam mana dia tentukan? Melalui kecerunan. Okey, Y bahagi dengan X. Okey. Kemudian ada satu lagi. Luas di bawah graf. Yang ni sebenarnya nanti kamu akan popular dalam matematik masa tingkatan 4. Okey, dalam Maths itu adalah okey, dalam matematik kamu akan belajar luas di bawah graf. Bukan setakat graf macam ni, graf condong macam ni pun ada cara pengiraan untuk mencari luas. Okey. Jadi untuk yang ni merujuk kepada graf halaju masa saja bukannya semua sama. Untuk ini merujuk kepada graf halaju lawan masa sahaja. Jadi luas di bawah graf adalah sesaran. Okey, sesaran. Okey, sesaran. Apa sesaran? Maksudnya jarak yang dilalui, jarak yang terpendek yang dilalui oleh objek tersebut. Kalau kita cari luas bawah ni, kita akan jumpa dia berapa jarak yang dilalui oleh objek ni. Dia tak sebut pun berapa kan. Tetapi sempat lagi Aimi balas dekat grup. Okey. Sambung. Okey, cikgu dah tak ingat. Okey, kita pergi kepada menganalisis graf. Okey, yang ni dia bentuk graf dan cikgu pun cerita tadi sebenarnya sedikit cikgu menyentuh secara analisis berkenaan graf tersebut. Okey, sekarang ni kita analisis dan kita cuba pergi satu persatu. Okey, ini adalah graf sesaran lawan masa. Sesaran lawan masa. Okey, ini sebenarnya macam mana kita nak baca graf dan kita nak kira. Kita pergi yang pertama. Cikgu cuba singkatkan masa sebab kita ada lagi beberapa. Okey. Kita ada graf. Kita tengok graf. Yang pertama tengok graf. Okey, kita tengok graf. Jangan tengok lagi yang lain. Okey, faham graf dulu. Okey, sesaran lawan masa. Okey, graf dia yang pertama, bahagian yang pertama dia naik. Dia naik. Nilai dia sampai 100. Daripada 0, dia bergerak sehingga 100. Berapa kadar masa dia? Dalam masa 5 saat. Dalam masa 5 saat,
okey, motor ni dah sampai jarak 100 meter. Kemudian daripada masa 5 sehingga 8 saat masa berjalan, okey, masa dia tak berhenti, masa berjalan pada kelajuan pada jarak 100 ni sehingga ke saat yang ke-8 jarak dia sama. Okey, jarak dia sama. Okey, maksudnya dia pergi sampai 100 tu maksud dia 100 meter. Okey, dia berhenti selama 3 saat. Macam mana 3 saat? 8 tolak 5. Dia berhenti sini selama 3 saat. Okey, kemudian graf ni jadi turun balik. Maksudnya daripada 100 tadi dia turun. Dia turun sampai bawah. Kosong lah. Okey, kosong. Maksud dia adalah motosikal tu dia patah balik. Okey, dia patah balik pergi berpatah balik ke tempat asal dalam tempoh masa 4 saat. Macam mana dapat 4 saat? 12 tolak 8 kita dapat 4 saat. Dalam tempoh 4 saat dia patah balik. Okey, dia patah balik. Kemudian bila dia patah balik, dia garis lurus ni. Okey, yang ini ni dalam masa 2 saat ni dia berehat 2 saat. Dalam masa 2 saat dia berhenti pada jarak yang sama, iaitu jarak asal tadi. Okey, kemudian graf tu turun lagi. Okey, EF ni turun lagi sehingga negatif 50. Negatif 50 dia turun lagi. Okey, dia turun lagi dalam tempoh masa ni 20 tolak 14. Jadi dalam tempoh 6 saat. Dalam 6 saat dia patah balik. Okey, jadi kalau dalam bentuk lukisan kita tengok daripada sini dia bergerak. Yang pertama titik asal dekat sini. Dia bergerak dalam jarak 100 meter. Dia berehat 3 saat duduk kat sini. Lepas tu dia patah balik. Patah balik sampai titik asal. Okey. Lepas tu dia berehat lagi 2 saat. Lepas tu dia patah, dia reverse. Bukan reverse, dia arah belakang iaitu 50 meter. Okey, tengok kalau depan ataupun kanan arah dia positif. Nilai dia positif. Kecurunan dia adalah positif. Ni kecurunan positif. Okey. Kalau dia patah balik, kecurunan dia adalah negatif. Ni negatif. Negatif ni kecurunan dia bermaksud dia patah balik. Okey, bergerak ke kiri. Okey, ni pun kecurunan dia negatif. Bergerak ke kiri lagi. Sebab sesaran ni adalah kuantiti vektor. Dia ada arah. Okey, depan ataupun belakang. Kiri ataupun kanan. Okey, kanan ataupun kiri. Kalau kanan positif, kiri negatif. Okey, boleh. Okey, tadi dia bagi tahu, luas di bawah graf ni adalah jarak yang dilalui. Okey, yang dekat tadi ni. Oh, ini kecurunan graf. Dia tak bagi tahu sini. Okey. Okey, jumlah jarak yang dilalui kita tambah dekat sini lah. Okey, yang pertama ni 100. Lepas tu dia patah balik 100. Okey, lepas tu dia pergi balik 50. Okey, jadi jumlah jarak dia adalah 250. Okey, 250. Purata. Okey, purata halaju adalah 250 bahagi dengan 20. 20 ni apa? Saat. 250 adalah jumlah jarak yang dia lalui. 250 bahagi dengan 20 kita akan dapat 12 meter per saat. Ni purata halaju. Maksudnya masa perjalanan dia ni, halaju dia purata dia 12 meter per saat. Okey. Sasaran keseluruhan dia. Okey. Sasaran keseluruhan adalah negatif 50. Sebab dia patah balik. Okey, dia patah balik dan dia pergi ke sebelah kiri last kali adalah negatif 50 meter. Okey. Jadi dekat sini halaju purata negatif 50 bahagi 20 kita akan dapat negatif 2.5 meter per saat. Jadi negatif ni menunjukkan dia bergerak di sebelah halaju dia di sebelah kiri. Okey, sebelah kiri. Okey, boleh? Okey. Kita nak pergi pada graf yang kedua. Apa yang cikgu cerita ni sebenarnya boleh rujuk dekat sini Yang tadi ni sebenarnya boleh tengok dekat sini. Okey, bahagian AB ni apa cerita dia sebenarnya?
Masuk dalam exam tak? Masuk. Okay. Dia masuk dalam kertas 1 ataupun kertas 2. Dia bagi graf, dia kata, okay, takrifkan apakah yang berlaku pada bahagian A ke B. Okay. Dia kita minta cerita. Okay. Dia suruh cerita. Sama ada kalau kertas 2 kita kena tulis. Okay. Jawapan tu kita kena tulis. Kertas 1 kita boleh pilih objektif A sampai D. Okay. Kita pergi graf yang kedua iaitu graf halaju masa. Graf halaju masa ni kita boleh tentukan apa? Boleh cari apa? Pertama kita boleh cari jarak. Yang kedua sesaran, boleh cari halaju dan boleh cari pecutan. Yang tadi, okay, graf ni kita boleh cari jarak 3 benda. Okay, jarak, sesaran dan halaju. Yang ini pula jarak, sesaran, halaju dan masa. Okay, jangan tengok dulu gambar. Okay, tengok graf. Graf ni adalah graf halaju lawan masa. Okay. Yang pertama, dia mula daripada sini. Dia tak mula daripada kosong. Okay. Dia mula daripada sini 10. Garis lurus saja. Apakah yang berlaku dalam tempoh 50 saat? Dalam peta ni. Okay. Basikal ini bergerak ke kanan. Sebab apa ke kanan? Sebab nilai dia positif. Okay. Nilai dia positif bergerak ke kanan dengan halaju seragam. Ingat yang tadi, ni garis lurus. Maksudnya dalam masa 50 saat tu, kelajuan dia 10 meter per saat je. Meter dia tak berubah. Jadi itu kita takrifkan sebagai halaju seragam. Okay. Kemudian, selepas sampai saja 50 saat, okay, seterusnya 51, 52, okay, halaju dia meningkat. Okay, tengok yang kedua pula. Okay, antara 50 hingga 70 saat. Okay, selemasa dia adalah 50 hingga 70. Apa yang berlaku adalah okey, basikal itu bergerak ke kanan dengan pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Lepas tu dia letak nilai. Macam mana dia cari nilai? Iaitu yang kita tunjuk tadi adalah kecerunan graf. Ni graf ni condong. Jadi dia kira menggunakan koordinat. Koordinat dekat sini, kena ingat matematik. Sini adalah 70, 15. Koordinat sini adalah 70, 15. Koordinat dekat sini adalah 50-10. Jadi menggunakan formula, okey, formula untuk mencari kecerunan secara koordinat y2 tolak y1, x2 tolak x1. Okey, siapa yang kurang faham yang ni boleh buka balik buku latihan tingkatan 3, okey, berkenaan dengan kecerunan ataupun buku rujukan. Okey. Okey, seterusnya. Bila dia berada di puncak ni, dia turun secara mendadak dalam selemasa 30 saat, iaitu 70 sehingga ke 100. Apa yang berlaku? Okey, halaju basikal semakin berkurang. Okey, semakin berkurang. Mengalami pecutan. Kenapa cikgu pecutan juga padahal dia menuruni? Okey, kecondongan dia ni adalah negatif. Okey, negatif. Tengok nilai dia adalah negatif. Okey. Okey, jadi pecutan negatif ni kita panggil istilah dia adalah nyah pecutan. Okey, nyah pecutan ataupun secara nilai kita letak nilai negatif. Nyah pecutan. Nyah pecutan ni berada di bawah pecutan. Okey. Kena faham, pecutan ni dia ada dua. Kuantiti fizik ni dia ada dua. Yang pertama, bawah tu pecutan juga kita panggil, yang mana nilai dia adalah positif. Okey. Pecutan yang kedua iaitu nyah pecutan. Nilai dia adalah negatif. Nilai itu apa? Nilai bagi kuantiti. Okey. Magnitude dia negatif. Okey. Dalam braket pada arah yang bertentangan dengan arah pergerakan basikal. Nilai negatif. Halaju negatif. Okey. Jadi arah dia adalah arah yang berlawanan ke sebelah kiri. Okey. Kita pergi graf yang seterusnya. Selepas berada pada 100 tapi halaju dia kosong. Kosong apa maksud dia? Tak bergerak. Okey. Jadi 100 hingga 120. Maksudnya dalam selemasa 100 hingga 120 dalam masa 20 saat. 20 saat. 20 saat. Okey, dalam tempoh masa 20 saat ni dia berehat. Okey. Kemudian graf turun lagi. Okey. Yang tadi basikal itu berhenti dan pegun. Okey, selama 20 saat ini cikgu cerita ni. Okey.
Jangan buku teks jangan conteng Okey, kalau digital ni kita boleh nak conteng-conteng. Okey, nak highlight apa tu boleh. Okey, nanti kalau nak buat nota baru boleh conteng-conteng dekat buku. Okey. Seterusnya graf yang terakhir ni, okey, graf yang terakhir ni halaju basikal semakin bertambah. Kenapa cikgu semakin bertambah dia turun? Tengok condong dia. Sebenarnya nilai dekat bawah ni negatif. Maksudnya 10 meter per saat. Daripada kosong naik 10. Okey, daripada kosong naik 10. Okey, daripada kosong naik 10. Maksudnya halaju dia bertambah. Tetapi negatif tu sebenarnya menunjuk arah. Dia bergerak di sebelah kiri. Okey, kiri. Dan dia ada kecondongan jadi masih dalam keadaan pecutan. Okey. Tak boleh nak highlight Okey, pecutan. Okey, memecut secara seragam nilai dia negatif. Sebabnya pecutan, condong dia tak sama dengan sini. Ni pecutan dia positif. Okey. Sebab nilai negatif, arah pergerakan dia adalah di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri. Okey, kita dah tengok kedudukan ataupun bacaan graf ni kita dah tengok satu persatu. Jadi kita dah cari kita dah dapat halaju dengan pecutan. Halaju dan pecutan. Okey, sekarang kita pergi kepada sesaran dan jarak. Okey, kalau graf halaju masa, okey, di kecerunan graf, okey, kecerunan tadi kita dapat pecutan. Luas di bawah graf kita akan dapat sesaran. Okey, kita tengok sesaran. Okey. L ni di label L1, luas 1, luas 2, luas 3, luas yang keempat. L ni maksud dia luas. Okey, jumlah jarak yang dilalui adalah luas di bawah graf. Okey, jadi dia bahagikan, dia pecah. Ini segi 4. Okey, panjang darat lebar. Ini trapezium. 1/2. Okey, tinggi ni tambah. Okey, lepas tu darab dengan ni. Okey, ini adalah trapezium. Ini segitiga 1/2 tinggi. Okey, darab dengan lebar. Okey. Yang ini pun segitiga 1. Okey. Terputus sekejap. Okey, sambung. Okey, jadi jumlah keseluruhan adalah kita menggunakan secara matematik. Sini dia tak tunjuk cara pengiraan, dia terus kepada nilai. Tetapi kalau kita nak cari luas, ingat balik yang kita belajar matematik masa PT3 dulu. Okey, 4 segi macam mana nak cari luas, trapezium macam mana nak cari luas, segitiga macam mana nak cari luas. Okey, kena cari sendiri. Ini dia hanya terus kepada nilai. Okey, jadi jumlah jarak keseluruhan adalah 1110 meter. Okey, jumlah jarak. Okey, sesaran. Bila dia tanya sesaran, okey, sesaran kita cari, kita tengok L1, L2, L3. Kita tengok bahagian positif dulu. Sesaran ke sebelah kanan. Okey. Sesaran Sesaran vektor, kuantiti vektor. Jarak ni kuantiti skala. Dia tak ada nilai positif ataupun negatif. Okey, jadi sesaran ni dia ada nilai positif dan negatif. Okey, sesaran ke kanan maksudnya kita cari yang positif. Luas ni L1, L2 dan L3. Jadi kita dapat 975. Dan luas ini adalah sesaran ke kiri. Okey, sebab nilai dia negatif ataupun dia berada di bawah graf negatif. Okey, adalah 135. Okey, jadi berapa jumlah ni? Jadi kita kena tambah. Okey, 975 tambah dengan negatif 135. 975 tambah dengan negatif 135. Jadi kita dapat nilai 840 meter. Okey. 840 meter tu nilai dia kita dapat positif. Jadi takrifan dia adalah dia bergerak di sebelah kanan ataupun 840 meter ke kanan. Okey. Ini jumlah sesaran. Okey, boleh setakat ini cikgu bercakap tak berhenti-henti. Okey, menyebabkan mungkin mengantuk. Okey, sebenarnya okey, ini cikgu lebih kepada cerita dulu. Okey, cerita. Okey, sekarang kita nak pergi kepada contoh muka surat 43.
43 muka surat 43. Ini 43. Contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Contoh ni adalah biasanya keluar pada paper yang kedua, kertas 2. Kertas 1 ni dia keluar juga, tapi dia nak nilai dia sahaja. Okey. Kita ada masa 15 minit lagi. Okey, 15 minit lagi. Wow. Okey. Kita pergi pada contoh yang pertama. Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf gerakan linear. Okey, masalah yang melibatkan graf gerakan linear. Okey, bila soalan tu dia diberi, okey, pertama kita baca maklumat yang diberikan. Okey. Graf halaju masa dalam rajah 2.30 menunjukkan pergerakan hasri. Okey, pergerakan hasri je. Soalan dia ada 3 jenis soalan, iaitu pecutan, dia nak cari pecutan, nak cari sesaran dan nak cari halaju purata. Okey, graf kita kena tengok graf apa? Ini adalah graf halaju lawan masa. Halaju lawan masa. Jadi kita bila tengok graf, kita tengok plot graf ni, kita dah tahu. Okey, kalau macam ni dia semakin laju. Yang ini halaju seragam. Yang ini halaju semakin berkurang. Okey, yang ini pecutan. Yang ini tak ada. Okey, apa tu? Tak ada pecutan. Okey, yang ini nyah pecutan. Okey, kita tengok graf terus kita boleh baca dan kita boleh terus takrifkan graf tu. Okey, tengok graf halaju masa, tapi kita dah boleh takrif dan boleh baca graf. Okey, barulah kita boleh jawab soalan. Okey, yang pertama nak cari pecutan. Okey, kalau nak cari pecutan bagi graf halaju lawan masa, itu kita kena cari kecerunan. Okey, kecerunan. Kita pergi kepada sela masa 0 hingga 3 saat. Yang ni kecerunan dia. Okey. Kecerunan dia nak cari pecutan. Okey, pecutan 6 tolak 0. Dia guna apa ni? Ini secara koordinat. Okey, 6 tolak 0. Maksudnya 6 tolak dengan 0. Okey. 3 dia tak tulis ni kat bawah ni. Dia sepatutnya dia tulis ni. Confuse nanti. Macam mana dia dapat 3? Okey. 6 tolak 0. 3 tolak 0. Koordinat dekat sini 0, 0. Koordinat dekat sini 3, 6. 6 tolak 0. 3 tolak 0. Yang ni yang dia tulis macam ni. Jadi 0 tolak 0 jadi nombor ni lah. 6 bagi 3 lah last kali. Jadi kita dapat pecutan adalah 2 meter per saat bagi graf yang ini. Okey, kemudian daripada sela masa 3 sehingga 6, okey, pecutan dia 0. Kenapa? Kita sebab tak ada kecerunan. Tak cerun pun, dia mendatar. Jadi pecutan dia 0. Kalau kita kira pun kita akan dapat 0. Okey, macam mana nak kira? Kalau nak kira juga akan rasa rajin. Koordinat dekat sini adalah 6, 6. Sini adalah 3, 6. Kalau kita tolak, okey, 6 tolak 6, 0. 0 bahagi dengan 3, kita akan dapat nilai 0. Pecutan dia 0. Okey, kita tengok graf yang ini pula. Okey, jadi graf yang ketiga ni 0 tolak 6. Okey, 0 tolak 6, 4 tolak 0. Macam mana? Okey, sini koordinat dekat sini. Okey. Koordinat dekat sini adalah 10, 0. Okey, 10, 0. Yang dekat sini adalah 6, 6. Okey, jadi yang dekat sini kita dapat, okey, pecutan dia negatif. Negatif ni adalah nyah pecutan. Pecutan negatif ni adalah nyah pecutan ataupun halaju dia berkurang. Jadi kita dapat pecutan setiap, okey, kecondongan graf. Okey, soalan pertama dah. Yang kedua, sesaran. Sesaran. Okey, sesaran dia adalah luas di bawah graf. Okey, sama ada kalau nak senang, kita pecahkan kepada 3. 1, 2, 3. 1 segi 3, 1 segi 4 dan satu lagi segi 3. Boleh juga. Ataupun bentuk macam ni kita tahu ini adalah trapezium. Guna formula trapezium 1/2. 3 tambah 10 datang daripada mana? 3 ni dekat sini. 10 ni datang dekat bawah ni. Okey, lepas tu darab 6. Tinggi dia adalah 6. Okey, sekaligus dia dapat. Ataupun kita cari bentuk segitiga 1/2. Okey, 3 darab dengan 6. Lepas ni panjang darab lebar. Kemudian sekejap lagi makan dah ada nasi lemak.
Tak makan lagi. Aku tak ada nasi lemak. Nanti kejap lagi. Tak apa. YouTube nanti masuk. YouTube. Hai, itu Cikgu Izhar. Kejap lagi. Ada 10 minit lagi. Okey, kita sambung. Okey. Jadi jumlah sasaran, okey, luas di bawah graf. Okey. Kita dapat soalan yang B. Okey, soalan yang C pula. Halaju purata secara purata. Jadi kita kena bahagi jumlah sasaran bahagi dengan masa. Okey, jumlah sasaran bahagi dengan masa. Sasaran kita dah dapat 39. 39. Okey, 39. Sekejap cikgu nak semak. Okey. Okey. 39 bahagi 10. 10 ni apa? Jumlah tempoh masa ni 10 saat. Jumlah semua 10 saat. Graf ni adalah 10 saat. Okey, bahagi kita akan dapat 3.9 meter per saat. Okey, kuasa 1. Unit tengok dia guna S negatif 1. Ataupun kalau dalam exam nanti nak buat, okey, contoh kita dapat 3.9 meter per saat. Macam ni. Boleh diterima. Asalkan ada unit. Kalau dalam exam kita dah jawab 3.9 saja. Okey, 3.9 saja, salah. Jawapan ni salah. Okey, salah. Kalau pengiraan biasanya boleh dapat 2 ataupun 3 markah. Tapi jawapan akhir ni tak ada unit salah, dia boleh tolak 1 markah. Kalau 2 markah dapat 1. Kalau 3 markah dapat 2. Okey. Jadi fizik sebenarnya mesti ada berserta dengan unit dekat belakang. Nombor sahaja tidak boleh diterima. Kecuali ada juga dalam fizik dia tak ada unit. Contohnya indeks biasan. N bahagi sin I bahagi dengan sin R. Okey. Ni dia tak ada unit. Dia hanya ada magnitude ataupun nilai sahaja. Itu sahaja boleh diterima. Yang lain mesti ada unit. Dalam fizik ingat, mesti ada unit baru jawapan tu betul. Tak ada unit, jawapan ni salah. Okey. Okey. Jadi itu contoh contoh 1. Sebenarnya kamu boleh tengok sendiri contoh 2. Tak susah pun. Okey, memang sangat senang. Kita pergi satu persatu. Cuma kita apa yang kena ingat, okey, nak salin nota tu dia ada keyword. Okey, keyword pada kat sini, walaupun apa yang kita nampak graf ni, sasaran lawan masa, laju lawan masa, pecutan lawan masa, tetapi yang tersembunyi yang kita tak nampak adalah yang bawah ni. Okey, bagi graf yang ni, kalau keturunan dia kita boleh cari laju. Ini yang kita tak nampak. Yang ni nak kena ingat ni. Kalau nanti buat nota nanti, pastikan yang ni wajib salin. Sebab nanti soalan tanya, macam mana cikgu nak tanya? Graf ni laju masa. Macam mana kita nak cari pecutan? Macam mana nak cari sasaran? Sebenarnya, kalau graf yang ni, keturunan dia adalah pecutan, luas di bawah graf adalah sasaran. Okey, boleh? Okey. Boleh semua? Okey, jadi sekarang cikgu nak semua isi kehadiran. Okey, isi kehadiran. Cikgu nak bagi link. Okey, mana link ni? Tak keluar. Sekejap cikgu nak keluarkan link. Hang. Okey, tak apalah, biar ni lah. Okey. Sekarang pergi pada ruangan chatting. Okey. Cikgu ada masukkan satu link. Okey, sila isi kehadiran sekarang. Okey, isi kehadiran. Nanti dulu. Ada kerja nanti. Okey, isi kehadiran. Okey, isi kehadiran. Okey. Okey, kerja. Okey, kerja Cikgu banyak bagi penerangan. Tak ada latihan. Link yang cikgu masukkan pun tak ada latihan juga. Okey, tak ada latihan juga. Okey, jadi modul yang cikgu bagi, kerja dia adalah modul yang cikgu bagi buat daripada bab 1 dan bab 2 ni buat yang kita belajar sahaja. Okey, kita belajar sehingga graf gerakan linear. Jadi buat sampai situ saja. Okey, buat sampai situ saja.
Okey, buat sampai situ saja. Okey. Alamak. Okey. Latihan adalah, cikgu type pada masa sama. Latihan adalah buat dalam modul yang diberikan. Okey. Dan buat hanya dari bab 1 hingga yang kita belajar, setakat yang kita belajar sahaja. Okey, itu latihan buat modul yang cikgu bagi itu daripada bab 1 sehingga apa yang kita belajar iaitu gerakan linear. Chapter 2.2. Buat dekat situ sahaja. Okey, boleh rujuk dalam buku teks. Okey, setakat ini ada soalan ataupun tidak? Siapa ada soalan? Allah, sorry. Siapa ada soalan boleh tanya. Okey, ataupun pada borang yang cikgu bagi borang kehadiran tu, pada ruangan dekat bawah tu ada catatan, nak tanya pun boleh. Okey, nak tanya boleh. Cikgu, saya rasa saya tak faham langsung. Okey, boleh tulis pada ruangan catatan. Lepas tu cikgu akan jawab. Okey, boleh belajar sendiri. Tak adalah. Nanti kalau tu tak faham boleh tengok balik rakaman. Rakaman. Cikgu akan uploadkan masuk dalam YouTube. Okey. YouTube cikgu akan masukkan pada masa sama, cikgu akan kongsikan dekat Google Classroom. Okey, Google Classroom. Okey. Ada apa-apa soalan? Okey, setakat ni yang isi kehadiran seramai 27 orang. Okey, kehadiran hari ini adalah 31 orang. Okey, 31 orang. Kehadiran hari ini 31 orang. Okey, cikgu rasa setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan cikgu untuk kelas fizik. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan pada subtopik seterusnya. Okey, subtopik seterusnya. Dan pada masa sama ingat nota berjalan macam biasa. Belajar sampai 2.2, nota pun sampai 2.2. Cikgu belum semak lagi. Nanti cikgu akan minta okey, snap dan masukkan dalam Google Form. Okey, contoh yang siapa yang dah buat. Okey, buat masa ni buat dulu. Nota dan latihan adalah berdasarkan modul. Bab 1, bab 2 cikgu bagi modul. Siapa yang tak ada modul bagi tahu. Cikgu ada soft copy. Cikgu boleh masukkan upload dalam Google Classroom, boleh download dan boleh print sendiri. Okey, nanti bagi tahu cikgu siapa yang tak dapat modul ataupun modul dia rosak ataupun modul dia adik dah buat kapal terbang. Okey. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya, stop record.